Di dalam slide ini, kita akan melihat beberapa contoh berkenaan dengan pengiraan Pelton wheel. Kita pergi kepada soalan yang pertama. A nozzle for a Pelton wheel has pressure of 950 kilopascal with CV equal 0.95. Wheel diameter is 3 meter with 4 jets. This turbine required to produce 6 megawatt power. Bucket degree is 165 degree and VR2 is equal 0.9 VR1. Overall efficiency is 85% and hydraulic efficiency is 93%. Determine the speed ratio, the wheel speed in RPM, the flow rate, the jet diameter, and the maximum hydraulic efficiency. Okay, di dalam soalan ini, kita pergi untuk melihat jawab soalan yang pertama iaitu the speed ratio. Speed ratio adalah ratio di antara had laju U dan V-jet. Oleh itu, kita perlu mengira apakah V-jet. So, V-jet kita boleh kira, maksudnya had laju yang hit bucket di sini adalah V-jet. So, kita boleh menggunakan dengan rumus ini, CV darab square root 2GH. Okay, tetapi di dalam keadaan ini kita perlu faham CV telah diberi di dalam soalan sebagai 0.95 tetapi nilai H kita perlu tentukan. Okay, di dalam soalan tidak dinyatakan nilai H, kan? Nilai CV diberi tetapi nilai H tidak diberi. Oleh itu, dinyatakan di sini bahawa a nozzle for Pelton wheel has pressure 950 kilopascal. So maksudnya pada nozzle di sini, okay, kita ada pressure 950 kilopascal. So, kalau pressure di sini kita ubah menjadi pressure head, berapa nilai pressure head tersebut, kita boleh kira berdasarkan rumus ini. Jadi, pressure head pada nozzle adalah sekitar 96.84 meter. Kemudian, daripada pressure head ini, ia akan menyebabkan had laju bergerak, tetapi had laju pada sini dan had laju pada akhiran adalah tidak sama kerana kita kata berlaku kehilangan tenaga. So, jadi kita kata kehilangan tenaga ini disimbolkan dengan CV. Jadi, untuk mengira V-jet ataupun had laju yang berlaku pada permukaan bucket di sini, memadai kita menggunakan rumus ini, CV darab square root 2GH, dan H ini adalah pressure head pada nozzle. So kita kena ambil head sebelum ia menghentam bucket. Kerana apa? Kerana kita menggunakan CV di sini. So, jadi kita masukkan nilai tersebut, kita dapat velocity jet sama dengan 41.41 meter per second. Kemudian kita perlu untuk mencari apakah nilai U di sini. So, nilai U di sini secara paling common, mungkin kita boleh mengira U sama dengan pi dn over 6d. Tetapi rumus ini tidak boleh digunakan kerana tidak cukup parameter yang boleh digunakan. Tetapi di dalam soalan diberi hydraulic efficiency, kita boleh dapat sama dengan rumus ini. Kita masukkan semua nilai dan kita boleh dapat mencari apakah nilai U. So, di dalam keadaan ini, kita ada dua keadaan. Kerana nilai yang kita dapat adalah kuadratik ataupun kuasa 2. Dan kita dapati bahawa kedua-dua nilai tersebut adalah positif. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita kena mencuba kedua-dua nilai tersebut. Apabila kita masukkan nilai 22.167, kita dapati rasionya akan menjadi 0.535 dan kalau kita masukkan nilai 19.247, rasio dia menjadi 0.465. Oleh itu, nilai ini kita akan pilih kerana rasio V ataupun rasio U over VZ mestilah tidak boleh melebihi 0.5 kerana 0.5 adalah nilai theoretical.
So maksudnya di dalam real calculation, ia mesti kurang sedikit daripada 0.5. Oleh itu nilai 0.465 dianggap sesuai kerana ia realistik. Kemudian kita boleh mengira the wheel speed in RPM. Kita menggunakan U sama dengan pi dn over 60. So kita boleh rearrange the equation. Kita boleh dapat nilai N sama dengan 123 RPM. Kemudian kita boleh mengira the flow rate. So the flow rate ini kita boleh menggunakan dengan overall efficiency di sini. Kita masukkan nilai yang terlibat. Cuma di sini saya harap pelajar dapat memahami. Kita ada wheel di sini. Kemudian kita ada velocity jet yang akan hit bucket. Oleh itu, H efektif adalah nilai head ketika ia menghentam bucket. Jadi macam mana kita nak kira? Kita tahu bahawa had lajunya adalah 41.41. So kita boleh menggunakan rumus ini dan kita boleh mengira bahawa H efektif yang menghentam bucket adalah 87.4 meter. So di sini saya harap pelajar dapat faham, kita tidak boleh menggunakan idea 96. Kerana 96 ni adalah head yang ada pada nozzle, tetapi head yang menghentam bucket bukan 96. Kerana di sini terdapat losses. So jadi head yang menghentam bucket adalah sama dengan 87.4. Oleh itu kita boleh mengira kadar alih sebagai 8.23 meter padu per second. Kemudian kita seterusnya perlu mengira jet diameter ataupun nozzle diameter. Di dalam soalan dinyatakan bahawa sistem ini mempunyai 4 jet. Jadi apa yang boleh kita kira ialah jet tersebut akan mempunyai had laju yang sama. Oleh itu, jika total kadar alih adalah 8.23, kita bahagikan dengan 4, so kita dapat setiap jet akan mempunyai kadar alih sekitar 2.058 meter padu per second. Oleh itu, kita boleh mengira hubungan di antara kadar alih dan juga velocity of jet seperti ini. Iaitu Q sama dengan AV, di mana A adalah cross-sectional area untuk jet dan V di sini adalah velocity of jet. So, jadi kita ubah velocity cross-sectional area of jet itu kepada rumus pi d square over 4 dan kita boleh meneruskan pengiraan berkenaan dengan diameter jet ataupun diameter nozzle jet tersebut. Daripada pengiraan kita dapati bahawa nilai diameter tersebut ialah lebih kurang 0.2526 meter. Kemudian kita boleh mengira maximum hydraulic efficiency. Ini adalah rumus maximum hydraulic efficiency seperti yang pernah kita bincangkan di dalam equation dan ia adalah sama dengan, dan setelah kita masukkan nilai, ia adalah sama dengan 93.5%. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. A Pelton wheel with 2 jets need to produce power of 5,510 kilowatts and rotate at 329 RPM. Water was supplied with pipe system of length 1,000 meter from a tank located 350 meters from the nozzle. CV is equal 0.97. Phi is 0.46. Overall efficiency is 85% and Darcy coefficient is 0.024. Friction loss is 5% from gross head. Determine the nozzle diameter, the radius of Pelton wheel and the diameter of delivery pipe. So di dalam keadaan ini, kita diberi dalam keadaan ada Darcy coefficient. So maksudnya kita kena mengira apakah major loss dan minor loss yang berlaku sebenarnya. Pertama, kita mengira nozzle diameter. Diberi di dalam soalan bahawa nilai CV di sini adalah 0.97 dan friction loss adalah 5% from the gross head.
Ini membawa maksud major loss adalah 5% di dalam pipe ini. So, jadi kalau 5%, kita katakan effective head yang berlaku pada nozzle di sini adalah 0.95 darab 350. So, ia hanya 332.5 meter. So, kemudian kita boleh mengira apakah had laju jet yang hit bucket dengan menggunakan rumus ini. So, effective head di sini adalah nilai ketinggian ataupun nilai head setelah kita tolak major loss. So, kita masukkan 332, kita dapat 78.35 meter per second. Itu adalah nilai velocity jet, dan kemudian kita boleh mengira overall efficiency. So, dengan menggunakan ini, kita masukkan nilai dan kita masukkan effective head adalah 332.5 meter. So, kita boleh dapat nilainya adalah 1.99 darab ataupun hampir 2 meter padu per second. Dan kemudian apabila 2 jet, kita boleh mengira untuk satu kadar alih untuk satu jet memadai sama juga dengan kadar alih untuk satu jet adalah sama dengan 1 meter padu per second. Oleh itu, kita boleh mengira kadar alih di sini D adalah sama dengan 0.127 meter. Kemudian kita boleh mengira radius of Pelton wheel sama juga dengan VU over V jet. Kita masukkan nilai V di dalam soalan 0.46. Kita juga mengetahui velocity of jet adalah nilai tersebut 78.35. Kita boleh dapat nilai U sebagai 36.04 meter per second. Dengan menggunakan rumus ini, asalnya adalah U sama dengan pi dn over 60. Okay, kita boleh mendapati bahawa nilai D sama dengan 2.09 meter. Oleh itu, radius ataupun jejari untuk Pelton wheel adalah sama dengan 1.045 meter. Kemudian kita boleh mengira diameter of delivery pipe. So, di sini saya harap pelajar boleh membaca soalan dengan baik, kerana soalan sebelum ini meminta kita mengira diameter of water jet. Maksudnya sama dengan diameter nozzle. Tetapi dalam keadaan ini, kita diminta untuk mengira diameter of delivery pipe. So, maksudnya kita perlu mengira apakah diameter yang menghantar air kepada nozzle. Jadi, pengiraan ini boleh dimulakan dengan mengira apakah losses di dalam pipe. Oleh kerana di dalam soalan dinyatakan 5% adalah losses. Oleh itu, nilai losses energy head yang perlu digunakan untuk melawan losses adalah 5% daripada 350. Ia sama dengan 17.5 meter. Dan nilai ini sebenarnya adalah sama dengan major loss yang kita belajar pada fluid mechanics 1. So, jadi kita gunakan rumus ini, F sama dengan losses sama dengan F L over D V square over 2G. Masalahnya sekarang kita tidak tahu apakah velocity yang melalui pipe. Tetapi kita tahu nilai kadar alih pada satu nozzle. Jadi kita kena faham bahawa sekiranya kita tahu kadar alih, nilai kadar alih adalah constant. Maksudnya kadar alih yang melalui Pelton wheel sama dengan kadar alih yang melalui kesemua nilai nozzle dan sama juga kadar alih yang melalui pada pipe. So, yang ini saya harap pelajar faham, kadar alih adalah constant. Oleh itu, kita substitute. Kita tahu bahawa Q sama dengan A darab V. Oleh itu, kita tulis V sama dengan Q over A. So, kita gantikan nilai V square ini dengan rumus 4Q per pi D square kuasa 2. Okay, dalam keadaan ini, kita kata kita tak perlu lagi mencari velocity, memadai untuk kita menggunakan nilai kadar alih. Kemudian,
kita boleh mengira nilai D di sini, diameter, seperti rumus ini. Dan kita boleh mengira nilai D adalah sama dengan 0.85 meter. Seterusnya kita mengira untuk soalan nombor 3. A Pelton wheel system with 2 jets receive water supply from a tank. The delivery pipe length is 2 km. The tank located 380 meter above the nozzle. Turbine rotate at 500 RPM and produce 5 megawatt. Loss head of flow in pipe due to friction is 8% from turbine head. Pipe friction coefficient is 0.006, CV is 0.95, and phi is equal 0.48. Nozzle efficiency is 0.90 and overall efficiency is 88%. So di sini dia beri kita ada dua efisiensi. Satu adalah nilai CV berkenaan dengan losses yang ada di sini. Losses di antara 0.2 dengan 0.3. Dan nozzle efficiency sebenarnya adalah minor loss yang berlaku pada nozzle di sini. So, jadi kita perlu mengira satu persatu. Soalannya, determine the pipe diameter and the diameter of Pelton wheel. So, kita pergi kepada soalan yang pertama, the pipe diameter. Kita boleh mengira Bernoulli equation daripada point 1 hingga ke point 2. So, jadi kita buat Bernoulli equation seperti ini dan kita tambahkan nilai major loss di sini. So, oleh kerana major loss adalah 30.4 meter berdasarkan penyertaan 8%, so kita boleh dapatkan nilai ini. So, daripada pengiraan ini kita dapati bahawa secara teorinya had laju air yang keluar daripada nozzle adalah sama dengan 82.81 meter. Tetapi disebabkan di sini ada CN atau coefficient of nozzle, membawa maksud had laju ini akan berkurang sedikit. Oleh itu, nozzle efficiency is 0.9, then the water jet velocity that comes out from the nozzle will become like this. So, kita akan darabkan 0.9 dengan 82.81, so ia akan menghasilkan 74.53 meter per second. So, kemudian coefficient of water jet daripada point 2 ke point 3 ialah 0.95. Oleh itu, had laju yang akan sampai pada point 3 ini akan berkurang sedikit lagi, iaitu kita darabkan lagi 0.95 dengan 74.53, kita dapat 70.8 meter per second. Dan kemudian kita perlu mengira apakah effective head yang hit the bucket. Dengan menggunakan rumus ini, kita masukkan velocity adalah 70.8 meter per second, kita dapat effective head sama dengan 255.47 meter. Kemudian kita boleh mengira velocity of wheel dengan cara U sama dengan V darab V jet. Kita tahu nilai V jet adalah 70.80 hasil daripada pengiraan ini. Dan kita masukkan ratio tersebut, kita dapati bahawa nilai U ataupun velocity of wheel sama dengan 33.98 meter per second. Dan seterusnya kita boleh mengira apakah flow rate berdasarkan dengan menggunakan rumus overall efficiency di sini. Kita dapati bahawa ia sama dengan 2.27 meter cube per second. So, di dalam keadaan ini saya harap pelajar boleh imagine bahawa kita menggunakan effective head yang hit the bucket. Kemudian kita melihat losses yang berlaku di sini. So, kita tahu bahawa losses memerlukan 8% ataupun losses adalah 8% daripada keseluruhan. 8% itu sama dengan 30.4 meter. Kita samakan dengan major loss yang kita boleh dapat. Kita tukarkan nilai velocity ini kepada nilai yang menggunakan
kadar alir. Kita masukkan nilai kadar alir, kita masukkan nilai F dan kita boleh mengira nilai diameter pipe yang menghantar air di sini sama dengan 0.7 meter. Dan kita boleh mengira the diameter of Pelton wheel dengan menggunakan rumus U sama dengan pi dn/60. Kita play around, kita rearrange the equation. Kita boleh dapat bahawa nilai D di sini sama dengan 1.298 meter. Satu perkara lagi yang saya ingin ingatkan pelajar, jangan hanya menghafal rumus tanpa memahami maksud sebenar rumus itu. Contohnya, di dalam equation ini, nilai D di sini akan refer kepada diameter wheel, tetapi nilai D di sini akan refer kepada diameter pipe. Kita lihat soalan yang keempat. A Pelton wheel with 2 jets produce power of 2 megawatt at 4 rpm. Wheel diameter is 1.5 meter. Gross head is 200 meter. Efficiency for delivery pipe is 90%. Relative velocity at outlet was decreased 10% from inlet. Bucket angle is 165. Calculate the net head, the oiler head, the hydraulic efficiency and the diameter of jet. Di sini saya harap pelajar dapat faham maksud efficiency of for delivery pipe dan juga relative velocity at outlet decrease 10% from inlet. So di sini maksudnya kita kena create another ataupun kita kena create coefficient. Dan di sini kita faham ia adalah VR relative velocity at outlet was decreased 10%. So maknanya VR2 is equal 0.9 VR1 kerana ia melibatkan relative velocity. So ini adalah data daripada soalan. Kita menyelesaikan dulu berkenaan dengan net head. So net head di sini adalah apakah nilai effective head yang hit the bucket. So kita kata gross head didarabkan dengan delivery efficiency. So delivery efficiency akan reflect kepada apakah kecekapan pipe ini menghantar aliran. Oleh kerana dia kata kecekapannya hanyalah 0.9, membawa maksud friction yang ada di dalam pipe tersebut adalah sebanyak 10%. So jadi kita boleh mengira effective head sebagai 200 darab 0.9, jadi kita dapat 180 meter. Dan seterusnya soalan memerlukan kita mengira oiler head di sini. Oleh itu oiler head sama dengan rumus ini. Dan kita boleh menulis rumus yang lebih spesifik untuk Pelton wheel sebagai ini. Dan kita boleh masukkan nilai dan kita menyelesaikan masalah oiler head. So, untuk nilai U di sini, kita boleh menggunakan rumus pi dn/60. Kita dapat 31.4 meter per second. Untuk V1 di sini, ataupun sama dengan V jet, saya harap pelajar boleh refer kepada velocity triangle. So, velocity triangle pada inlet, kita ada V1 ataupun V jet. Ia boleh dikira dengan menggunakan rumus ini oleh kerana tidak diberi di dalam soalan apakah nilai losses di antara nozzle dan bucket. Kita beranggapan bahawa nilai CV adalah sama dengan 0. Kita darabkan dengan 2GH. So, kita masukkan nilai H adalah 180. Kita dapat V-jet sama dengan 59.43. Kemudian, kita boleh mengira oiler head dengan menggunakan rumus ini. Kita masukkan nilai beta sama dengan 15 darjah dan nilai K di sini sama dengan 0.9. Dan kita dapat oiler head adalah sebanyak 167.71 meter. Kemudian kita boleh mengira hydraulic efficiency. Ideanya ialah oiler head dibahagikan dengan effective head. Kita tahu bahawa ia sama dengan 167.71 bahagi 180. So kita dapat ia sekitar 93.17
Atau kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini. Ataupun dengan rumus ini dan sebagainya. Dia bergantung kepada data yang kita ada. So, maksudnya kedua-duanya akan menghasilkan jawapan yang sama, memadai untuk kita mengira berkenaan dengan Euler head dan effective head. Dan kita boleh mengira diameter of jet. Diketahui bahawa power out sama dengan 2 megawatt ataupun 2 darab 10 kuasa 6 watt. Dan kita anggap bahawa efisiensi mechanical adalah sama dengan 1.0 kerana ia tidak dinyatakan di dalam soalan. Oleh itu, kita boleh mengira kadar alih dengan menggunakan rumus ini dan kita dapat ia sama dengan 1.216 meter cube per second. Dan oleh kerana kita ada 2 jet, kita bahagikan kepada 2. Oleh itu, kadar alih untuk satu jet akan menjadi 0.608 meter padu per second. Dan kita boleh mengira diameter untuk jet seperti rumus ini. Dan kita dapat nilai D sama dengan 0.114 meter.